الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memfardukan di atas kita sebagai hamba mentaati akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hendak kita mengkasih terhadapnya, kita mengagungkan dia, dan hendak kita mentunaikan apa-apa yang jadi hak terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi mula-mula sekali, mereka yang sahuti akan perintah Allah Jalla Jalaluh, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mencontohi bagaimanakah cara kita nak kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih kepada Nabi Muhammad adalah perkara yang jadi fardu wajib di atas setiap muslim. Akan tetapi walaupun kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tak boleh sama sekali kita nak agaknya ataupun kita nak akaknya maqam Nabi kita lebih daripada maqam al-bashariyah, manusia. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala suruh Nabi kita raya di dalam Al-Quranul Karim, kata olehmu ya Rasulullah, Qul innama ana basyarum mithlukum. Kata olehmu ya Rasulullah kepada umatmu, kata bahwasanya aku adalah manusia seperti kamu. Apabila sebut kata Nabi kita adalah manusia, pasti dia daripada anak cucu Nabi Adam alaihissalam, dan Adam itu daripada tanah, bukan daripada cahaya, sebagaimana dakwa setengah-setengah mereka yang melampau tentang masalah nak kasih dan hormat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud kekasihan ni iaitu kita mencederungkan hati kita kepada perkara yang kita nak mengagungkan. Tetapi di dalam agama Islam, dia bukan sekadar jagakan di luar, budi pekerti di luar, amalan yang zahir daripada luar, bahkan dia meliputi perkataan dan hati seseorang manusia. Kalau gitu, kasih ni termasuk daripada amalan hati. Maka kita nak kasih lagu mana, pasti kena dengar syarat, bukan perkara-perkara yang kita nak memikir dengan akal fikiran kita sendiri. Dengan sebab itu,
kasih kepada Nabi adalah ibadatul qalb, ibadat hati, yang wajib kita setiap orang Muslim kena mengambil tahu perkara-perkara itu. Dengan sebab itu, kasih kepada Nabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala perintah pada kita. Kita nak cenderungkan hati supaya kita itu nak memuliakan Nabi. Allah Ta'ala perintah pada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama di sisi orang Islam, orang mukmin. Dia kasih tadi itu atas daripada dia kasih kepada diri. Ini ayat ni kita nampak mudah apabila kita dengar sidang Jumaat yang dirahmati. Akan tetapi qalilum minkum, sedikit daripada kita nak boleh beramal dengan mafhumul ayat, dengan pengertian ayat tadi. Kerana ayat ini sangat berdasarkan di atas orang yang beriman, orang mukmin. Kerana kasih-kasih iaitu alamat dia ikut dan turut. Dengan sebab itu, hukum kita kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita telah menerangkan, iaitu perkara yang jadi usul asal iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak sempurnanya iman seseorang, pasti dia kena menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai setinggi-tinggi orang yang kita nak kasih kepadanya. Dengan sebab itu, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengeluarkan hadis daripada Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, sehingga Nabi katakan, la yu'minu abdun, tidaklah sempurna seseorang yang beriman. Iman seorang itu tak akan sempurna hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Sehingga mana? Sehingga dia itu menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang sekasih-kasih orang, lebih daripada ahlinya, lebih daripada hartanya, lebih daripada manusia semua. Kalau gitu, hadis yang kita dengar itu memang sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, mananya thamarat, buahan yang kita dengar, yang kita faham, yang kita beriman, mana tandaan kata kita itu kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada ahli. Kalaulah ini adalah hak bagi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ini hak bagi ahli, hak mana kita nak mendahului? Apabila kita mendahului salah satu daripada mana, kita sendiri yang mengqadarkan diri kita, bagaimanakah kita dengan syariat Nabi. Kalaulah kita mendahului hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas hak keluarga, maka itu nyata. Ini perkara yang bukan mudah. Yang kita nak buat kerja, kita kecek mudahlah, tetapi pelaksanaan yang kita nak buat sungguh tadi itu bukan sekadar duduk di bibir mulut. Dengan sebab itu, Allah Jalla Jalaluh murka dan marah kepada mereka yang cakap dengan bibir mulut dan suka kepada pujian sedangkan dia tak buat kerja apa-apa. Yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka itu suka nak orang puji sedangkan dia tak ada buat gapo-gapo. Dengan itu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, intabih. Apabila kita dengar kata wahai orang yang beriman, tahu kata tuju tadi itu kepada kita. Tuju itu kepada kita khusus. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kita kecek saja sedangkan kita tak buat? Hak ni hak masalah sekali. Pengorbanan Islam
berhajat pada amal, berhajat kepada perbuatan yang kita nak kemuka lagi. Kita kasih kepada Nabi setara mana kita dengan dia, daripada harta dia, daripada harta dia, daripada keluarga dia, daripada semua manusia. Ini tandaan yang besar sekali bagi kita. Hendaklah kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, sebagai orang yang bukan cakap saja. Cakap banyak dah. Banyak orang bercakap hari ni, orang tu pun bercakap, orang ni pandai bercakap. Nakut ni ya kalian bagi ini dunia. Akan tetapi patibat. Orang nak long sanam sungguh, kuasa sungguh nak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan tidak takut walaupun kanan walaupun kiri kepada apa-apa yang dia itu kena menemui, kerana dia bersikap kata la yakhafuna laumata laim, kerana apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan perkara itu adalah menyalahi dengan hawa nafsu kita. Kerana apa? Kerana ini adalah cubaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tetapi walaupun begitu, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah nak kita buat perkara yang kita tak kuasa. Sehingga Nabi kata dalam hadis yang sabit daripada baginda, "Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku ni suruhmu, wahai umat aku, buatnya pekerja mana yang aku itu suruh kepadamu, hendaklah mendatangkan sekadar mana tu kuasa. Ini adalah syaraf, kemuliaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mentafsirkan akan itu perkataan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Balighu anni, royak daripada aku. Itu katanya ulama, yakni tasyrif. Seolah kata Allah Ta'ala nak memuliakan kita dengan Nabi kita, kita nak sampaikan ilmu hak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Itu dinamakan tasyrif, kemuliaan daripada Allah Ta'ala kepada kita. Balighu anni walau ayah. Ayah ni takhfif, untuk nak meringankan kita, tak saya nak membebankan di atas kita, tak saya kita jadi berat, jadi penat perkara yang kita tak kuasa. Agama kita ni, inilah keelokan agama Islam. Tapi yang awi kita buat kerja, tak saya kita cakap saja-saja. Itu adalah perkara-perkara yang kita itu kena memahami. Kalaulah kita nak tengok balik dalalah hadithiyah, nyata sama sekali kata wajib kita kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak akan sempurna iman seseorang malaikat dia mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas perkara-perkara tersebut, di atas keluarga dia, harta dia dan semua manusia. Kalaulah kita mendahului hak Allah Ta'ala dan hak Rasul di atas kita, disitulah kamulal imanul insan, sempurnanya iman bagi manusia. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengeluarkan hadis daripada Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Tak kala Abdullah bin Hisham ni duduk di dalam majlis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kala datangnya Umar ibn Khattab. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, sifat dia apabila orang mulia mari di dalam majlis dia senantiasa Allah tangan dulu. Itu adab Nabi kita. Sedangkan lebih Nabi dengan Sayyidina Umar tak ada syak dah, dengan ijma' para ulama. Akan tetapi akhlaqur Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi kita kena tengok Nabi bagaimana akhlak ni. Terkadang guru mari Allah tangan podak kita orang sunnah, setengah-setengah daripadanya, bukan semua. Kenapa? Kita ambil mana cara-cara pahami lagu tu. Kita nak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia muamalah dengan sahabat yang hebat-hebat. Kerana Umar ni orang mulham, orang yang bijaksana, bukan orang yang biasa. Dia Allah tangan panggil Umar, dia tak bangun. Nabi tak kena. Orang mari pun dia tak bangun, dia duduklah. Malaikat pada satu ketika sahaja dia bangun juga, ada juga bukan tak bangun semua, ada juga tapi bukan buat semua. Nabi buat gini,
supaya nak faham kata benda tu harus sahaja, bukan perkara sampai ke sunat ataupun wajib. Itu bukan. Lalu ia kata, Umar pun kata, kelala semua dua orang ni. Salah kata cara duduk pemerintah khalifah besar sekali iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemimpin hak besar juga seumpama Umar. Lalu Umar kata, ya Rasulullah, anta ni mung ni ahabbu ilayya min kulli syai. Mung ni adalah satu perkara, orang lah sekasih-kasih aku pada semua perkara. Aku kasih pada mung ni lebih daripada harta aku, lebih daripada anak bina aku, lebih daripada kerja aku, lebih pada ni. Illa min nafsi. Malaikat Umar kata, malaikat diri aku aku kasih kepadamu ya Rasulullah semua, lebih daripada semua. Akan tetapi malaikat diri aku kasih pada diri aku banyak daripadamu ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la wallazi biyadihi. Tidak sama sekali. Rasulullah kata, demi Allah, demi aku ni ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Tak akan jadi mung tu akan beriman yang sempurna wahai Umar, sehingga mung tu jadikan aku lebih kasih daripada diri mung tu lagi wahai Umar. Apabila Umar itu dengar ni sebagai tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Umar, innahu la ahabbu ilayya min kulli syai. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah sekasih-kasih manusia lebih daripada mana, hatta masuknya diri aku. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, al-an ya Umar, sekarang inilah wahai Umar, mung itu adalah seorang yang sempurna iman. Maka apabila kita dengar hadis ini, pengorbanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ini agama kita buat apa ada? Soal yang wajib kita kena mikir, bukan kita dengar hari ni kelak sudah, esok pula, minggu depan pula dengan kita tak ada kelakuan gapo, tak ada ubah gapo, dengar khatbah seumpama dengar khatbah lah, tapi tak ada perubahan gapo-gapo. Guru cara guru, ahli perniaga cari perniaga, ahli politik cara politik, ahli masa tarbiyah cara tarbiyah, berbagai-bagai medan dok pak tolak. Dengan sebab kita dah hajar diri kita penakut, suka jadi orang cakap tapi tak suka jadi orang cakap pandai serta boleh buat kerja semua. Tiap-tiap orang ada pekerjaan masing-masing. Jangan kita memperhinakan diri. Setiap orang kita ada pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan amanah yang langit bumi ini tak sanggup nak pikul akan itu amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Tuhan membentangkan amanah, nak pikul tengok bentang pada langit bumi dan bukit, fa abay, mereka itu tak kuasa. Ya Allah, aku tak kuasa, tapi manusia yang tanggung. Tapi innahu kana zaluman jahula, tak tahu serta zalim kepada diri. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam kena tahu kewajipan. Salah satu daripada sebab kita nak kasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hendaklah kita mengetahuikan khususiat, khasais bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena tahu nak kasih bagaimana, bukan duk khayal dalam akal fikiran. Ni terkadang amal kasih ke Nabi tapi jalan depan daripada Nabi. Kasih pada Nabi berlama dengan Nabi, kasih pada Nabi rengka dalam masalah pegangi amal ibadat dan sebagainya. Ini salah. Kerana Allah Subhanahu wa taala larangkan kita dalam ayat yang sarah lagi muhkam di dalam Al-Quranul Karim, awal daripada surah Al-Hujurat, faqala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hei orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah Ta'ala dan Rasul. Midai apa? Midai agama. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, kalau midai dunia
Sebagaimana Imam Muslim keluarkan hadis itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Tapi bab agama yang ini kita sebagai makmum, balah mana apa kita adalah makmum bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin sama sekali kita nak agakkan diri kita jadi imam di atas ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi ni, nawi kita kasih, kita nak tahu juga sifat yang lagu mana. Sifat dia ni iaitu dia laba sangat-sangat di atas kita, nawi kita sebagai orang yang beriman. Apa? Kerana orang tak ada beriman, orang ni tak akan boleh masuk syurga walaupun lagu mana. Innal ladzina istakbaru bi ayatina, innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang yang tak beriman, orang yang tak akan boleh masuk syurga sehingga Tuhan banding kata uta apabila boleh masuk lebih jauh, barulah orang itu boleh masuk syurga. Ni sebagai amsalul Quran. Tuhan nak buat contoh, buat misal supaya manusia ni boleh mikir dengan akal, kata kalau lah mu tak ada iman, mu tak akan boleh masuk syurga. Kalau gitu Allah bil iman. Iman kita mana tasdik kita, membenarkan kita terhadap rukun 6. Lalu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sifat lagu mana? Harisun alaikum. Dia bersangatkan lupa nakwi kita itu sebagai orang yang beriman. Sifat lagi bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman itu dia tadi sangat pengasihani, sangat siaplah ikut sahabat. Kalau silap lagu mana pun, kalau sekali mula-mula Nabi tak pernah marah. Sehingga Anas, sebagaimana Bukhari riwayat dalam sahih dia, Anas ni dok khidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Tak pernah Nabi itu murih ke dia. Dalam arti kata tarik muka ke siapa tangan, dak. Tetapi Nabi ya buat gano? Ya hajar. Kalau tak kena, hak kena gini. Dengan senyumnya muka, oh payah. Tok guru apa payah nak buat kerja ni, kata ke hak lain. Apatah lagi orang kerja, orang hak duduk dalam medan, hak jauh sikit dengan agama masalah. Subhanallah. Nak ayat kekuatan kita ni kurang. Wajib kita beriman kepada Allah dan minta taufik hidayah, kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita tadi itu nak buat kerja. Apabila kita tahu kata Nabi itu bimbang begitu lalu kepada kita, maka kita sebagai umat tadi itu kena terima kasih kepada dia. Dialah yang wari agama kepada kita. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi. Dialah Allah Taala utuskan rasul mari pada kita ni supaya nak menzahirkan kebenaran. Wajib kita kena tahu mahabbah kita, terutama pemuda-pemuda kita. Kena tahu kita sebagai orang ayah-ayah ni, dia kita tengok dia ambil lah pengajaran daripada dia. Tapi kita ni, orang nak buat kerja pula ni, kena faham masalah ni. Terkadang kita pemuda agak duk tak tahu kok mana, tak tahu kata kojik kita gapo sehari-hari nak puas hawa nafsu dia. Dia tak tahu kata dia adalah manusia. Ya Allah Ta'ala memuliakan lebih di atas semua perkara atas muka bumi ini. Dengan sebab kesedaran tak ada. Hari ni kesedaran tu tak ada. Nawak lagu mana nawak ada kesedaran? Apabila ada kesedaran micit samnek bila dia tak payah nak pakai api merah dah lah. Dia sendiri tu akan teguh diri dia kata hak ni lagu mana, hak ni lagu mana. Sekurang-kurangnya tak punahkan akal dia. Sekurang-kurangnya tak punahnya diri dia dengan beberapa perkara yang ada sekelilingi kita ini. Dengan sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitulah sifatnya. Tak kala Allah Taala buat turunkan ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jikalau engkau itu ya Allah menseksakan mereka itu adalah hamba-Mu. Kalau ampun terhadap mereka hamba-Mu ya Allah,
Mung tu sangat perkasa lagi bijaksana. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaknya tangis apabila turunkan ayat ni. Ini sebagai doa Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi ayat ni turun juga di atas Nabi kita alaihissalam. Nabi akakkan ayat ni. Nabi akakkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ummati ummati wa baka. Lalu dia itu menangis, umat aku. Faqal, maka katanya Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, wahai Jibril, gih jumpa Muhammad. Sebab Allah Ta'ala ni nampak belakang kita dah buat kerja gapo-gapo. Semua dia nampakkan kita. Nabi Muhammad dah menangis, dah berdoa. Dia kata, hey Jibril, gih jumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Royak kepada dia, kata lagu mana? Inna sanurdika wala yasumuka. Aku akan mereda terhadapmu, maksudnya kita sebagai umat, dan aku tak akan mengkecewakan, menyedihkan hati engkau wahai Muhammad sama sekali. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru boleh senyum. Sebab itulah Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam Sahih Muslim dia buat satu bab nama Bab Du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi wa baka'uhu syafaqatan alaihim. Babnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa kepada kita dan Nabi itu menangis kerana sia terhadap kita. Kita ni umat hak kita dah ada lala ni sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Kalaulah nak adu dengan umat dulu, kesilapan banyak umat kita. Umat dulu tak sama kesalahan dengan umat kita. Akan tetapi apa ribut tak mari kutip orang kita. Kenapakah bombing tak geparkan? Kenapa kau tak habis umat Nabi Muhammad? Kerana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita jangan buat sedap. Kata kita ni lagu mana pun tak apa. Jangan sama sekali lagu tu. Kena tahu kata kita ni kewajipan lagu mana. Ini adalah perkara yang benar. Wajib kita itu sedar supaya kita itu tak jadi rugi hidup di atas muka bumi ini, yang kita tak akan hidup atas muka bumi ini berkekalan sampaikan kepada bila-bila. Bahkan ada masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz. Itulah perkara-perkara yang kita nak mengingati sedikit pada khutbah awal ini. Mudah-mudahan perkara itu tertanam di dalam diri kita. Qala subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallahi 'azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah kita kena ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tadi itu pasti kita kena mengaji belajar daripada warasatil anbiya, supaya kita itu kasih betul dengan kanak kiha Nabi itu, kanak nawi kita kasih. Jangan kita sengka agama kita bukan agama sengka, bukan agama gamuk, bukan agama kita nak buat dengan pejam mata, bukan agama kita nak buat dengan adat istiadat. Bukan, itu bukan ajaran Islam sama sekali. Ajaran Islam datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Allah Taala kata, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Apabila kita tahunya, kata bagaimanakah kita itu bagaimana kita nak kasih pada Nabi,
ambil ilmu. Salah satu daripada kita kasih pada Nabi, rupa hak besar sekali, iaitu kita taat apa hak kita tahu daripada perkara hak Nabi kita hajar. Kita dengar, kena rajin orang dengar. Kita ni kalau tak jadi orang alim, tak jadi orang mengaji, jadi orang yang ketiga, orang yang berdengar. Suka dengar tak apa dah, boleh tahu kata, oh lagu ning cara hak Nabi kita nak, semaya lagu ning, puasa lagu ning, wak baik dengan ibu bapa lagu ning, wak baik dengan guru lagu ning, wak baik dengan apa nama dengan masyarakat lagu ning, wak baik dengan itu. Ya, ada cara yang dihajar, yang dicontohi oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kita berhenti. Apa hak Nabi kita tegah kita berhenti. Buat apa kita berhenti? Boleh, kerana kekasihan yang ada di dalam diri kita. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata, wa ma amartukum bihi, qala Subhanahu wa taala, wa ma nahakum anhu fantahu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Apa hak Nabi suruh kita bawa sebagaimana kita kuasa, apa hak Nabi kita larang maka hendaklah kita itu menjauhi. Satu lagi sebagai pengingatan pada khutbah ini, pada akhir ini, alamat kata kita kasih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita itu nasihat kepada Nabi. Nasihat kepada Nabi maksud lagu mana? Hak kata ad-dinun nasihah. Betul, Nabi raya kata nasihat lillah, bagi Allah, dan nasihat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah kita nak nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mensyarahkan akan itu hadis. Dia kata tasdiquhu 'ala risalah. Nasihat pada Nabi ini makna kita membenarkan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan semua yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan taat terhadap perintahan dia dan menjauhi segala larangannya, dan kita membantukan akan syariat Nabi Muhammad dalam arti kita sebarkan agama hak Nabi Muhammad itu bawa datang sekadar mana kita mampu, dan kita agakkan orang yang seteru bagi Nabi seteru bagi kita, dan kita hendaklah menghidupkan jalanan Nabi dan sunnah Nabi, dan kita mengajaknya manusia dan mensebarkan undangan-undangan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita beradab dengan Nabi dalam arti kita tak mendahului Nabi, dan kasih pada ahli bait dia, dan kasih pada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mana, bucu mana kita boleh buat apa yang kita dengar tadi, kita usaha. Kerana Tuhan tak akan tanya kita sama sekali kata kita buat sempurna ke tak. Tapi Tuhan akan tanya kita buat ke tak. Tamreplah. Sekadar mana kita mampu kita buatlah. Itu makna. Kemudian satu hak akhir sekali, perbezaan di antara kasih Nabi dengan kita merengkakan satu perkara dengan kita kasih pada Nabi, mana kata ikut jalannya Nabi. Ingat, kita sebagaimana orang Islam kena buat beza di antara dua perkara. Kita tahu kata apabila kita kasih, alamat kasih ni mana ikut, alamat tak kasih makna kita paling belakang. Itu logik tiap-tiap manusia yang faham lagu tu. Kalau gitu, kasih kepada Nabi, kita nak kasih dalam arti kata perkara hak Nabi kita tak adanya hajar, perkara hak Nabi kita tak ada buat contohi, perkara hak Nabi kita tak ada izin, perkara hak Nabi kita tak ada tunjuk hajar, kita qif, berhenti daripadanya. Jangan sama sekali kita mendahului kaki kita, amal ibadat kita, pegangan kita, budi pekerti kita di atas apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada bawa datang lagi. Kerana tidak ada satu perkara yang baik yang mendekati kita kepada syurga malaikat Nabi Muhammad telah buat contoh tauladan mari siap sedia dah di dalam sunnah dia. Hendaklah kita menjauhi rengkaeh, kerana rengkaeh ini adalah tiap-tiap rengkaeh dalam agama kita dikira kata tak betul jalan. Walaupun manusia itu nak nampak kata bagus, nampak kata molek, itu tak sama sekali. Kenapa?
kerana cara yang dibawa datang oleh Nabi lah adalah ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik contoh tauladan iaitu contoh tauladan yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, itulah sedikit perkara yang kita boleh ambil pengajaran daripadanya. Maka kita mintalah pohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, we nampak benda hak benar jadi benar, dan kurnia kepada kita boleh ikut benda tersebut. Minta Tuhan bukakan hati kita, pandangan kita, kata benda tak benar tu we nampak atau tak benar, dan kurnia pada kita boleh kita tinggal benda hak tak benar itu. Itulah perkara yang kita dapat sungguh pahal daripada pengajaran khutbah pada minggu ini. Mudah-mudahan perkara itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا والزنا والزلازل والمحن والسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا من أفكار المنحرفة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.